Assalamualaikum Nur Anis. Tolong respon Ustazah, audio video okey ke? Nah, sekuntum mawar merah untuk Nur Alis yang sentiasa duduk soft depan. Dr. Maizura Rahim, audio video okey ke? Mahani Mustafa, Yasmin Yaakob, Halimah Muhammad Ismail, Umi Badaria Rahman, Nuria Hassan, Aida Raza, Maslizah Bagiran, Hanisa Syafi'i, Nuriyat, Adawiyah Kasim. Ambu nak beraya tang mana tu Korea? Kami nak beraya kat Korea boleh tak Adawiyah Kasim? Zainah Buyung, Maslizah Bagiran, okey. Siti Mazira, Rodia Syarif, Hamimah Ali, Yani Sarah Aisyah, Hamidah Sa'ad, Sanisah Rubi Zamat Zain, Haslinda Muhammad Hassan. Alhamdulillah. Udawiyah Kasim dah masuk, Umi Badaria. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang masuk awal semua dapat sekuntum mawar merah. Macam tu. Kalau nak selambak mawar merah pun boleh. Ustazah tengah kat lobi ni sebenarnya. Tunggu depa ni kata nak join lah tahzan. Mana pilah. Yang hotel Ustazah. Golden Tulip dia tulis Golden Tulip. Golden Tulip. Okey ni sekuntum mawar merah. Ni bukan sekuntum dah. Sejambak mawar merah. Okey. Ini bunga apa tahu lah bunga apa ni nama dia. Okey. Lepas tu meja gold ni. Kau ada gold-gold ni. Okey. Ni tak tahulah dia jual ke apa. Tak pernah aku sentuh. Okey. Jangan tengok muka mamat kat sebelah tu. Tu siapa tengah cari penantu, jangan tengok muka mamat kat sebelah tu, petugas hotel. Okey, waktu-waktu macam ni memang kosong lah. Sebab orang tengah bersarapan balik subuh. Okey, Ustazah dah siap sedia. Ustazah tunggu diorang sekejap je lagi ni. Dalam ramai-ramai yang kita nak join tu, tengok baru seorang je muncul. Masing-masing duk kalut toilet lah apa semua lepas sarapan. Okay, tak apa, kita sembang-sembang dulu. Selamat Hari Raya Kartina Ramli. Nak juga mawar? Beli je lah. Asli ke palsu? Yang ni palsu. Yang tadi tu asli. Cantik sejambak mawar merah. Rosnah Uri, first time ke dengan kita? Sekejap, Ustazah pun tengah menghisap vitamin C. Ini bunga dekat hotel lah Cik Rodia. Siapa pula nak bagi Ustazah bunga kat sini? Nursiah Ishak, jom kita gather Penang 20 hari bulan insya-Allah. Rohani Darham, mari sini. Boleh bertukar menjadi rial, bukan dirham dan dirham lagi. Oh, 12 tengah hari yang sana. Bukan pukul 1 ke? 7, 8, 9, 10 dah. Betul lah 12. Cantiknya bunga ros segar. Namun apakan daya Kak Salina Salihuddin bukan diberi kepadaku. Hotel yang punya. Allah, tiba-tiba teringat bunga-bunga yang ku tinggalkan. Bunga-bunga happy birthday hari tu kan. Tak tahulah jadi apa dekat rumah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Are you ready untuk kita memaafkan kesalahan teman? Syok tahu tajuk ni. Semua syok lah, tak pernah tak syok. Kak Salina duk tanya-tanya ni nak rebus ketupat kat Ustazah ke? Habang terang lah. Rumah siapa ada ketupat, saya serbu. Bukan ketupat. Setakat ketupat tu siapa-siapa boleh buat. Rendang sedap. Siapa ada rendang tok, rendang mak, rendang pak, rendang kak, my PM Ustazah, bagi alamat rumah. Pasti kena serbu dengan Ustazah. Rindu nak makan rondang, nak makan rendang. Nuria Hassan, siapakah? Faridah Karim, Zaliha Zainal, Siti Arfah binti Harun. Ready pun. Sekejap, pukul berapa Siti? 7? Kita pergi dulu lah. Nanti Siti masuk dalam grup, kita duduk dekat area mana. Sebab nanti lambat pula start. Sekejap sahabat-sahabat, saya nak bergerak keluar daripada hotel.
Nak bergerak keluar daripada hotel. Lepas tu nak cari ruang dekat dataran Masjid An-Nabawi. Tapi kat sini pun very clear lah. Tak ada orang kan. Duduk sini pun very clear. Tak ada orang. Apa dia Mak Teh? Mak Teh duduk sini Sat. Oh, Mak Teh patut tak payah hantar kunci tu mas sini. Yo. Sini. Di situ. Tak payah hantar. Kuih pula dah tiket tu. Tiket. Aku ni dah macam apa lah melatah-latah. Sebab manalah tahu dia bukan senang nak bagi tu. Kalau kita ada kunci dua. Tinggal dia seorang. Mak Teh membagi kuliah Sat. Mak Teh ni kalau bagi kuliah tak berhenti tau. Ya Allah, tak mana. Memang Mak Teh. Ni nak bagi tahu kat makcik ni. Kat bilik Ustazah Khadijah pula dah kunci kat dalam. Macam mana pula ni pula dia dah salah minta. Makcik tu. Dan makcik duk panggil no pergi kat ni Anis sakit. Apa? Anis yang tinggi yang comel-comel. Sakit. Takut no pergi kat Anis ke apa tak tahu dah nak bawa kunci tu. No tak bawa kunci. No duduk bilik dengan Peridah pun tak boleh masuk. Kalau nak bawa kunci dia orang kan. Lepas tu makcik tu dah makcik duk ketuk pintu no tu duk panggil no dia dengar. Dia keluar letak kat pintu. Ustazah Khadijah tak ada. Yang sama dengan Ustazah Khadijah tu. Dia bawa. Siapa nama makcik tu? Tu nama orang jenaka itu yang Ustazah bawa dah tu. Jadi sekarang ni dia ada dekat depan bilik lah. Depan bilik dia nak masuk tak boleh. Dia nak Bilik tu nombor berapa? 102 dekat makcik. 102. 102 makcik. 501. Mana ada? Cuba tengok list bilik. Siti simpan tak list bilik? Tengok Ustazah. 502, 503 yang kemak makcik tu. Dia. Sat no, anak-anak Ustazah ni tertinggal kunci dalam bilik. Tak tahu pasal apa pula. Ha? Tak tahu tak nampak Ustazah. Tak apa, insyaAllah dia tak marahnya. Kalau dia marah. Kalau dia marah, Cik Mak Teh pergi sahabakkan dia. Sadaqallahul Azim. Macam semalam kan. Tak simpan ni. Ustazah setelahkan dia. Ustazah ni nak bagi taklimat tu ke yang nak pergi buat kerja tu. Bukan dah semua pandai. Apa ini? Besok kita nak mengangkatkan nak niat umrah lah apa ya, yang petang ni. Petang ni dah habak dalam grup dah Mak Teh. Mak Teh tak baca. Kak Aunty tolong satu bilik lagi Aunty. Ustazah Cuba tengok Ustazah Khadijah bilik berapa. Ustazah Khadijah. Lawa ni nak pergi umrah ke apa ni serba putih ni. Dan semalam ni. Ustazah Khadijah punya partner bilik tu siapa nama cik tu? Makcik. Dia tertutup pintu bilik, kunci kat dalam lah pula. Nama apa? Dia ni kat mana? Siti Ustazah Khadijah. 502. Mak Teh 501 kan? Sebelah Mak Teh lah. Bilik sebelah Mak Teh Ya. 502. Pergi minta Sat. Tadi Mak Teh tadi dia entah dia guru Quran tapi pun tak payah masuk dalam masjid dia jadi mengantuk. Kita nak baca Quran dia tak senang juga. Dah nak balik mandi. Dia pun tak mandi pergi tadi masjid. Lepas tu tak apalah. Lepas tu dia nak balik tak apa dah nak pergi cucu dia. Nak tak mati cucu dia juga. Orang balik dah hantar tu. Yang terus buka pintu kat tu. Tu nak mandi tu nak apa kan. Tak lagi hang nak balik mandi bilik hang tu. Kata tak lagi kalau nak keluar makan. Ajak Makcik ngajak tu keluar makan. Apabila tu dia panggil tu tak ada aku. Betul dia ni. Biasa kat sini sebab orang bertukar waktu. Memang. Jadi kita kena saling memberi semangat, ajak mengajak. Jangan salah menyalah. Bulat dah mata Ustazah. Tak. Lepas tu tak apalah dah dia tu kita tinggal dia tu dah dia keluar pula dia tak ambil kunci tu dah je berlaku mak tak sana. Tak apa. Lah ni kita bagi settle dia, Mak Teh naik bilik, bagi kunci hot ni. Mak Teh pun boleh rehat dalam bilik Sat. Kawan Ustazah Khadijah tu pun boleh rehat dalam bilik. Ya. Dah saudah lah bilik mana bilik Mak Teh lah pula dia nak masuk tak boleh. Yang tak ada, yang kita duk cari tak jumpa tu biar pergi kat depa, depa tahu nak balik bilik. Yang kita dah letih daripada subuh tadi kita pergi rehat. Tak apa dah. Ni apa ni apa ada beritahu dah apa Anis mana. Dia buat saya. Tak apa, tak boleh habaq kat sini sebab satu dunia dengar ni. Satu tengah live. Ya aku punya Tuhan aku. Mak Teh duduk dalam ni. Saya dah tahu. Tak apa. So, insya-Allah saya tahu. Nanti saya bantu. Duduk tanya Mak Teh tadi duduk cakap. Itulah. Punya Tuhan. Ni orang nak dia tahu. Mak dia macam mana? Aduh, baik-baik tak apa. No problem. Kita pergi. Sabar, no, sabar-sabar.
Live kat sini ke? Nak pergi sana sebenarnya. Tapi macam clear elok. Tak ada siapa. Kat sini je lah. Kat situ. Ni akak pegang. Kita duduk situ. Ke sebab kita duduk situ. Kita duduk situ supaya boleh mengadap. Alamak, tercabut dah pula mic sekejap. Mulanya kita nak buat live dekat dataran masjid. Begitulah anak-anakku mengadu-ngadu kepadaku. Ada yang bila start mengadu tak boleh berhenti, tak boleh stop langsung. Nak buat macam mana? Nak suruh tarik handbrake sekejap. Sabarlah. Betul sungguh Ustazah. Apa yang betul sungguh Nur Aminah Abdul Karim? Ampun jangan duk gelak Happy. Hamidah sangat. Suara okey tak? Ni siapa punya botol kosong ni? Akak ni nak pergi ambil Zam-Zam. Situ. Okay. Nah, pegang. Ada kat Yanti. So, dia kat Yanti pegang. So, disebabkan makcik-makcik ni yang terkunci bilik lah. Yang tak... Kesian Mak Teh. Aku tak tahu pun satu dunia duk dengar ni. Nanti sambung kita bercakap lagi ya Mak Teh ya. Doa dulu. Sebenarnya nak habiskan vitamin C ni dulu. Tak baiklah pula. Memang cantik kat sini. Sebab sahabat-sahabat apa? Bilik Ustazah tu semalam problem. Sabar je Ustazah dia kata. Dikelilingi oleh bangunan-bangunan lain kan mungkin. Kedudukan dia tu lah. Sekejap habiskan. Kunyuk je Ustazah. Bagi tazkirah sekejap. Tidaklah. Tak nak. Jangan Ustazah, jangan. Nur Suhaila Muhammad Saleh. Azina Ahmad. Okey, kita start Mak Teh pun dah pi dengan jayanya. Okey. Kita terus segunting. Kaifahal? Berapa hari tak dapat join live dengan selesa. Now kat rumah. Okey, terus segunting. Jangan punting mengaji sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil hampa duk sebut-sebut Mak Teh. Hampa nak jadikan mak mentua ke apa ni? Okey. Allahu akbar, hamidah saat. Semua syok tajuk-tajuk dalam Latahzan betul. Rosnah Suratan. Oh, sedap nama dia. Delima Ima. Kifrizon awak duk kerja gelak. Siapa? Aminah Abdul Mukti. Okey, jom kita baca bab 235. Tepukan untuk diri sendiri. Kerana semua orang telah naik ke bab 235. Sahabat-sahabat Latahzan, anggaplah bila kita bertukar bab tu macam kita naik darjah baru. Gitu kan? Macam naik darjah baru. Okey. Tajuknya kelas kita hari ini bertajuk depan pintu kelas darjah baru tu adalah memaafkan kesalahan teman. Okey, memaafkan kesalahan teman. Macam cantiklah disusun. Setelah 10 hari kita belajar tentang redha, tiba-tiba hari ini memaafkan kesalahan teman lah pula. Siapakah teman itu? Adakah teman sebantan, teman sebilik, teman serumah, teman sesekolah dulu, teman se-Facebook, teman sejiran, teman semacam-macam? Kita ni hidup bukan seorang-seorang kan sahabat-sahabat, macam-macam yang didatangkan Allah dalam kehidupan kita. So kadang-kadang tergeliat jugalah lidah mereka yang menyebabkan terluka hati kita. So adakah mampu untuk kita memaafkan? Ustaz, saya ingat senang macam tu, bulat-bulat mata kalau saya cakap tak apalah kak, nak buat macam mana kita maafkan. Ustaz, saya ingat senang macam tu. Kan Arab depan aku ni dah pandang pelik dah. Kan? Memanglah tak senang. Kalau nak yang senang-senang semua kat sana, macam mana nak bersenang-senang? So memang kat sini kita akan banyak melalui kesusahan-kesusahan. Tapi walaupun kita susah, nak hati yang tenang. Faham Kita tak senang, tapi kita nak tenang. Lebih indah lagi kalau senang dan kita tenang. Bukan mudah sahabat-sahabat. Bukankah syurga itu manis? Maka jalan-jalan menujunya banyak kepahitan. Nak nyanyi.
Berjuang itu pahit kerana syurga itu manis. Gitu kan. Nur Sia Ishak, okey, Siti Rofiah Badrun. Perkara yang selalu kita hadapi sebab rakan-rakan kita bermacam ragamnya, betul? Wah, rusa gunting. Awal sangat bah azan Zuhur di Keningau bah. Kami baru pukul 7 pagi ni. Sekian dimaklumkan. Okey. Subhanallah. Kalau nak teruskan majlis ilmu, okey, bukan melewat-lewatkan solat. Okey, tapi jangan lepas majlis ilmu ni kita landing-landing dulu sampai kita terlelap. Itu tak boleh. Macam itulah juga dulu-dulu kalau ustazah mengajar di pejabat-pejabat. Sebabnya waktu rehat dia apa 1 hingga 2 ataupun kalau Jumaat 12.45 kan hingga berapa pukul 2 macam tu. So dia nak makan lagi, nak solat lagi. Jadi kadang-kadang tu payah juga. Ada yang pukul 1 subuh tu azan Zuhur. Lepas tu ustazah kita stop dulu, kita nak solat dulu. Ataupun ustazah kita berhenti dulu kuliah, kan macam tu. So kita ni pun ada jadual lain. Jadi ustazah kata jangan sampai terlewat sangat. Jangan sampai kita terlewat sangat. Tetapi apabila kita bersolat, sahabat-sahabat muslimin dirahmati Allah, adanya majlis ilmu ni Nabi SAW suruh kita duduk dengar. Suruh kita duduk dengar. Tapi jangan dah azan contohnya kuliah pukul 1.30, Zuhur pukul 1 subuh. So biasanya ustazah akan ajak solat dulu. Tapi kita start kuliah tu sebelum azan. Macam tu. Kalau di pejabat lah kadang yelah kat sini macam-macam pendapat kan. So samalah dengan keadaan macam ni. Terpulang kepada kebijaksanaan anda. Baik. Memaafkan kesalahan teman, kita mulakan dengan firman Allah dari surah Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimah ini ustazah niatkan zikir dengan bacaan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu khudhil afwa, jadilah kamu pemaaf, wa'mur bil urfi. Ya Allah, ini pun dah meremang bulu roma sahabat-sahabat sebab perintah Allah. Perintah Allah, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. 3 perkara yang Allah sebut dalam ayat 199, penghujung ayat 199. Jadilah kamu pemaaf. Bukan saja kita memaafkan orang, sebab kita nak mengajak dan mengajar orang kepada perkara ma'ruf. Kan kita cakap ke orang suruh maafkan orang, sahabat-sahabat. Tapi kita tak mengajak orang tu untuk memaafkan. Sebab kita nak orang tu jadi pemaaf, dia kena bermula dengan kita pemaaf dulu. Contoh, kalau kita gaduh-gaduh dengan suami depan anak-anak kan. Lepas tu anak-anak tengok mak dia moncong sampai 3 minggu tak bercakap dengan bapak dia. Lepas tu kita, bila anak kita balik sekolah, ibu tadi kawan tu gaduh dengan kakak. Tak apa, minta maaf kat dia. Anak confused tak? Mak aku ni, bapak aku dah pujuk macam-macam, dah beli apa-apa dah kan, beli pulut dakap pun tak. Pulut dakap tak merajuk dah kot. Sahabat-sahabat, bapak aku dah pujuk macam-macam dah, tapi dia moncong. Kita ngajak orang suruh buat baik, tapi diri sendiri tak buat baik. So perintah Allah ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Masya Allah, suruh ni bukan buat kita suruh kamu buat ni, kamu buat ni. Tak. Dengan perbuatan kita melakukan baik, sebenarnya kita sedang mengajar orang buat baik. Faham Dengan mak-mak lah. Mak-mak adalah murabbiyah utama dalam rumah. Kalau mak-mak ni berperangai baik, insya-Allah akan turun kepada anak-anaknya perangai baik tersebut. Mak-mak semua nak anak-anak jadi baik walaupun mak belum baik kan. Mak-mak hari ni katanya hari mak Hari mak. Hai mak-mak sedunia. Tiap-tiap hari pun anda mak sejak anda melahirkan anak anda. Anda adalah mak. Okey, masya-Allah. Kampung sungguh Zazah ini hari mak sedunia lah pula. Hari ibu, Mother's Day kan dir. Tapi macam ustazah tulislah saja je lah. Tadi ustazah buka-buka Facebook pagi, sahabat-sahabat dalam ustazah nampak orang tulis hari ibu kan. So ustazah menulis dengan cara ustazah tentang mak kita. Kan bukan kita nak meraihkan macam caranya orang barat meraihkan. Kita pun hari-hari bukan setahun sekali disuruh ingat tentang mak. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang yang buat kita terasa hati,
berkecil hati adalah ibu kita. Tapi kita anak lagilah kena ikut ayat Allah ni. Jadilah kamu pemaaf. Setakat kita kecil hati, Ustazah Raya ni saya bawa macam-macam Ustazah, tapi mak tak say thank you pun kat saya. Kakak yang tak ada apa-apa tu pula dibangga-banggakannya. Kan biasa. Ustazah, mak duduk dengan saya yang bela berak kencing dia, saya yang basuh. Tiba-tiba saya depan mata ni langsung tak dipandang. Abang yang duduk jauh yang tak pernah balik kampung tu pula ditunggu-tunggu. Sanggup Ustazah merangkak depan pintu nak tunggu abang saya balik. Saya ni depan mata tak pernah dipandang. Biasa orang mengadu kat Ustazah macam tu. Tapi tu nak kata macam mana lagi sahabat-sahabat? Allah yang perintahkan, jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf. Suruh ni tolong jangan faham ni tugas ustaz-ustazah lah, ini tugas cikgu lah ni nak mengajar orang buat kebaikan. Tidak, mak-mak anda adalah guru utama. Macam mana cara anda mengajar anak-anak berbuat kebaikan? Dengan sikap anda yang bermula dengan baik. Subhanallah. Serta wa'arid. Saya kan daripada meremang bulu roma baca khuzil afwa, meremang bulu roma wa'mur bil urf, lebih meremang bulu roma kalimah terakhir wa'arid anil jahilin. Apa makna wa'arid anil jahilin? Berpalinglah daripada orang yang bodoh. Maksud siapakah al-jahilin dalam ayat ini? Siapakah yang Allah iktiraf sebagai orang yang bodoh? Semua kita tak suka dengan perkataan bodoh, tapi Allah iktiraf sebagai orang yang bodoh apabila orang tu tak nak menunjukkan kebaikan, tak nak mengajar kebaikan. Tak perlu jadi ustaz-ustazah pun. Apa sahaja kebaikan yang kita mampu buat, kita tunjuk dan suka dan ajak orang untuk melakukannya. Itu adalah kebijaksanaan. Dan menjadi orang pemaaf, anda terhindar daripada golongan al-jahilin. Allah, kita selalu doakan orang yang ada PhD, master degree. Kau SPM dulu dapat berapa? Inilah dunia. Tapi di sisi Allah, siapakah al-jahilin? Orang yang tak nak mengajak perkara-perkara baik, orang yang tak nak memaafkan, inilah orang al-jahilin. Semoga bukan kita. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tinggi tak darjat orang yang suka memaafkan di sisi Allah? Sudah pasti sangat tinggi. Apa pentingnya kita tinggi darjat di sisi manusia kalau Allah merendahkan darjat kita? Now sebelum mati, target supaya diri kita tinggi darjat di sisi Allah. Dengan keadaan khuzil af, suka memaafkan. Dengan keadaan kita suka untuk apa sahabat-sahabat? Untuk kita selalu mengajak dan mengerjakan orang-orang melakukan perkara-perkara makruf. Itulah dia kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sangat tidak sepatutnya menjauhi saudara hanya kerana satu atau dua kebiasaan buruk yang tidak dapat diterima. Biasa kan kita, saudara saya sukalah kawan dengan orang tu, tapi perangai dia tu, cuba senaraikan 10 daripada sikap pasangan kita, kan? Mustahil untuk 10 ni semua kita suka. Pasti ada satu. Sebab itu kadang-kadang ada masa-masa senggang tu buatlah ala-ala game dengan suami isteri, kan? Kita bagi, dia bagi kita A4 paper, dia bagi kita satu A4 paper. Tu apa Ustazah? Lipat 2. Abang, sempena wedding anniversary kita yang ke-20 ni, cuba senaraikan apa yang abang suka tentang saya, apa yang abang tak suka tentang saya. Jujur, saya pun akan tulis macam tu. Contohkan kita kalau ikut geram je, kan, daripada 10 tu 9 tak suka, 1 suka. Contoh kan. Tiba-tiba dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lebih dahsyat, 10 tak suka. 0 suka, sama je lah aku. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, maksudnya semua manusia ada kekurangan, ada kebaikan. Jadi kebiasaannya kita hanya nampak baiknya setelah orang tu tak bersama dengan kita. Ketika berada bersama, kita terlupa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk menghargai orang-orang yang dihantarkan dalam hidup kita. Sering kita terlupa. So, kitab Latahzan sebut, sangat tidak sepatutnya kamu menjauhi saudara, pasangan kita, teman kita, siapa saja, hanya kerana 1 atau 2 kebiasaan buruk yang kamu tak dapat terima. Kenapa kau tinggalkan dia? Itu pemarah Ustazah. Pemarah je yang kau pandang. Pemurah dia, kan? Apa lagi? Kalau kau sakit, dia hantarkan Panadol, bagi segelas air suam, bukan dia ke? Kan itu satu-satunya suami kau. Kan ada suami lain. Kan sahabat-sahabat? Bila kita demam, tiba-tiba kita ketuk pintu rumah orang sebelah, suruh suami dia hantar kita Panadol. Taklah. Buruk mana pun suami kita, bang tolong bang Panadol sebiji, confirm dia hantar kat kita punya. Buruk macam mana pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jangan sibuk pandang yang buruknya,
Walaupun yang buruk itu hanyalah satu. Kita nak pergi dataran tak? Sambil berjalan. Ikut Ustazah boleh? Jom sahabat, kita berjalan sikit ke dataran. Biar Kak Yanti pegang ni. Lepas tu Kak Yanti akan ambil view Al-Haram. Sekejap pusing. Dalam group, tolong bagi tahu kita dah bergerak ke dataran. Macam mana Ustazah nak pusingkan ni? Nak Pusingkan itu yang bulat Oh ya, itu. lupa. Dia jadi panik kan. Tiba-tiba duduk kat Madinah. Tiba-tiba tak gerti. Siapa punya mas? Ustazah punya mas. Tolong bawa mas saya. Ni, tolong bawa mas. Jom. Tolong bawa botol lah, Kak. Aku nak ambil air zam-zam. Jom. Siapa? Allah, abang dia. Bapak masuk bapak. Mak Raudah dah dapat. Masya Allah. Orang lelaki kalau dia solat dekat Masjid Nabi, dia keluar pintu yang orang bawa jenazah tu, dia boleh berlari ikut sekali pergi masuk ke kuburan bakat. Untung. Orang perempuan memang tak lah. Tunjuk dia orang merpati. Tunjuk berpati, tunjuk payung pati yang sedang dibuka. So kita cari ruang untuk ke dataran Masjid Nabi. Okey lah, kita keluar je pintu hotel, kita dah sampai dataran Masjid Nabi. Dekat je hotel kita orang. Ya Allah, mari. Ini adalah merpati. You all kenal tak merpati? Semua orang tanya. Kenal merpati ni macam nak kenal semua sama. Sebenarnya kan saya pernah membaca satu fakta yang jelas tentang merpati. Keluarga merpati ni saling mengenal. Siapakah mak dia, bapak dia kenal. Saya kan bila tengok merpati ni saya akan pandang tengkuk dia. Cuba kat anti zoom sikit. Tapi jauh lah pula. Zoom. Di tengkuk merpati tu ada warna. Cuba anda perhatikan. Tengkuk, Cuba kalau okey. Kanda Bonda tengok merpati tu, di tengkuk dia ada warna kan. Warna dia tu macam kita tengok ibu jari kita. Ibu jari Dia kita ada print ni ni? kan, kita nampak macam sama je ibu jari saya dengan ibu jari akak semua kan. Tapi sebenarnya tak sama. So warna tu keluarga dia tahu Subhanallah. warna ni tak sama. Kita nampak macam sama ada hijau merah kan. Tak, dia tak sama. Macam mana Allah ciptakan ibu jari kita, subhanallah. Saya baca satu fakta tu meremang bulu roma tentang maha besarnya Allah. Tengok anak Arab comel, anak Arab comel. So di tengkuk dia tu membezakan ni keturunan siapa gitu. Kat mana kita nak duduk? InsyaAllah. So orang yang dah lama tak datang sini, dulu pintu ni adalah pintu 25. Sekarang bertukar jadi 38. 338. 338. Tapi pintu dalam tu tetap 25 lah. Kita masuk ke Raubah. Okey, situ lapang. Tapi tadi dari atas kita nampak belah sana. Tapi nak duduk di sini. Boleh? Dekat Pakistan. Tak ada jauh sana. Jadi, Inna Allah wa malaikatahu. Cuba zoom ni sekejap. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Komputer dia hampa baca sendiri lah kan, salah Allah. Tolong kat Siti ambilkan kasut Ustazah, kita letak kat sana. Allah. Masuk rakaat tak? Sorry. Thank you. Disebabkan belum lagi panas. Ya bedu-bedu, syoknya dapat di sini. Mesti lain clear sangat-sangat. InsyaAllah. Ya bedu-bedu, semoga hidup jangan saya. Allah, kesian dia, mak dia tidur. Dia nanti zoom sikit anak Arab ni. Mak dia tidur. Anak dia kecil. Dia tak nak bangun. Bangun dah. Mak dia dah marah. Mak dia dah marah. Dia nak tidur hang ni teriak pasal apa mak dia kata. Tak kisah, boleh je. Sebab dah tunjuk-tunjuk orang tengah bersih keliling Masjidil Haram. Sampai mana tadi? Baru nak start. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Kak Yanti duduk sini? Tapi tak boleh. Kan facing Ustazah. Baik, kita nak baca. Tadi dah baca ayat Al-A'raf 199. Sekarang tapi dia bahaya tak? Dia tak boleh tengok kita dalam suasana mengajar. Jom kita duduk bawah. Ustazah duduk bawah. Di bawah mana? Kalau dia tahu kita dalam suasana mengajar, Ustazah Zai pernah kena rentap ni, tauliah ni. Oh. Tauliah pula. Kat nama kita ni, ibaratnya dia cakap,
kau datang kat sini sebagai jemaah umrah. Jangan datang kat sini sebagai orang yang nak buat perkumpulan mengajar. Gitulah. Lupa lah sebab kita bawa kitab ni. Kalau kita macam sembang-sembang je tak apa. Tak apalah, kau duduk sini sikit lah. Jangan macam macam halakah. Kita relax. Dia macam ikan. Mata tolong tengok. Kau nampak polis. Kan? Tak naklah kena halau. Kita bukan buat ajaran sesat. Boleh lah Ustazah, terus je. Teruskan. Sangat tidak sepatutnya menjauhi saudara hanya kerana satu atau dua kebiasaan buruk yang tidak dapat diterima. Dr. Aid Al-Qarni kata, kalau kita menjauhi saudara kita, teman-teman kita hanya kerana satu buruk yang kita nampak pada dia, kita adalah manusia yang buat silap besar. Faham ya? Sekarang ni kita bicara tentang la tahzan, kita nak koreksi muhasabah diri kita sendiri. Ada tak dalam permusuhan-permusuhan yang tercipta antara kita dan sesiapa sahaja hanya kerana satu perkara buruk? Kadang mak mertua dengan menantu, kadang imbar duai, hanya kerana satu perkara. Sahabat-sahabat, jadi berhentilah melakukan perkara-perkara jahil itu, kerana kata Dr. Aid Al-Qarni itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Sementara selebihnya baik. Sebab kita nampak cacat itu satu je. Macam tadilah kita suruh keluarkan 10 perkara tentang dia. Satu je buruk, 9 lagi baik. Siapa sebenarnya yang menyebabkan kita pandang satu yang buruk itu, 9 tu kita terlupa? Aku ilah bahawa itu nafsu. Aku ilah bahawa itu iblis. Kamu nak hidup sampai mati bukan ikut iblis. Kamu nak hidup sampai mati ikut Adam yang dulu buat silap seketika tapi akhirnya masuk semula ke syurga. Kita pernah buat silap, tak suka dengan orang hanya disebabkan satu perkara. So apa salahnya kita rendahkan sekejap diri kita yang dekat Mekah, tanah suci Mekah Madinah ni, mulalah terkenang, ha'alah punca aku tak bermesra dah dengan jiran nombor rumah sekian-sekian tu hanya sebab satu silap je. Ha'alah dengan adik-beradik tu aku dah lama tak pergi hanya sebab satu silap je. Contoh. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya dia tu bagus, dia tu baik, tapi kenapalah aku ni? Sebenarnya kita dah melakukan kesilapan dengan kita tunduk pada nafsu dan iblis. Now kita ada kesedaran cepat-cepat. Sementara Allah beri kita nafas kehidupan. Jangan sampai kita mati ada permusuhan. Ini kerugian. Allah sebut dalam golongan al-jahilin. Kita duk rasa kita hebat sangat, sahabat-sahabat, kita orang arif, orang yang alim, orang yang pandai. Rupa-rupanya hanya ada satu kesilapan orang yang kita jadi musuh. Maka la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga orang-orang yang putuskan silaturahim. Kan betapa iblis tu seronok sangat kalau kita tak dapat masuk syurga. Itulah sebab dia jadikan porak-peranda, cacar marba segala. Kan jadi kalau orang kata, habis tu macam mana Ustazah nak maafkan, nak baik balik, dah lama dah saya tak bertegur dengan dia. Patutnya dia datang jumpa saya ni, dia minta maaf kat saya. Jawab balik pada diri kita. Kita dapat ilmu ni, kita tahu tentang ilmu ni, tapi dia tak tahu. Ada juga orang belajar tapi dia bekukan hati dia, dia keraskan hati dia. Sebab apa sahabat-sahabat? Dia belum nampak janjinya Allah, itulah syurga. Kan jadi kalau kita tutup hati kita daripada jalan-jalan ke syurga, tahu aku ni ada dosa dengan orang, aku ni ada putus silaturahim dengan orang, ada bermusuh dengan orang, akhirnya sampai kita nazak, sampai kita susah nak melepaskan nyawa kita berpisah dengan jasad. Sahabat-sahabat, mana boleh kita tengah nazak tu, hanya hubungan kita dengan Allah, tiba-tiba kita nak minta orang panggil. Masa tu yang aku duduk bersalah dengan dia tu, duduk kat mana, kena naik bas 8 jam, kena naik kapal terbang dulu, baru kita nak panggil. Sempat kita bojol dululah, minta maaf bahasa kasarnya. Memang kena guna bahasa kasar sebab daripada dia hidup, dia tak mau melembutkan hatinya untuk memberi kemaafan. Sedangkan itu adalah perintah Allah, khuzil afwa, berilah kemaafan. Dalam konteks ini, satu atau dua kesalahan masih dapat dimaafkan dan kesempurnaan adalah tingkatan yang sangat sukar dicapai. Tolong faham, siapa pun kita sangat sukar mencapai kesempurnaan. Kerana yang paling sempurna hanyalah Nabi Muhammad SAW yang maksum. Tak ada siapa manusia yang sempurna. Jadi kalau kita nak sampai Allah Ustazah dah 30 tahun wedding anniversary, saya tak berjumpa kesempurnaan pada suami saya, memang kau tak akan jumpa kesempurnaan. Kerana kalau kau tanya kepada suami kau pun, cuma dia jaga hati kita je, tak ada julah segala-galanya paling sempurna. Kita pun bukan manusia sempurna untuk dia. Faham? Tapi Allah tahu kenapa kita dijodohkan kepada dia.
Tapi Allah tahu kenapa kita adalah jodoh kepada suami kita. Nabi SAW satu-satunya manusia yang sangat sempurna. Al-Kindi, seorang ahli falsafah. Kenapa? Duk pakat nak melindung-lindung ni. Tu nampak tu sampah. Oh, tong sampah. Al-Kindi, seorang ahli falsafah Muslim terkenal, pernah mengatakan, bagaimana boleh anda mengharapkan satu moraliti tertentu daripada teman anda sementara dia terdiri daripada 4 tabiat. Apa tabiat itu? Jiwa saja yang merupakan bahagian paling dekat dengan setiap manusia dan merupakan pusat kembali untuk memilih dan berkehendak, tidak boleh memberikan kendalinya itu kepada orang yang memilikinya untuk melakukan semua kehendaknya. Makna jiwa kita ni sahabat-sahabat terbagi-bagi dan tidak boleh juga mengiyakan semua yang diharuskannya. Bagaimana dengan jiwa orang lain? Kita ni kadang-kadang pelik dengan diri kita ni. Aku. Nampak orang pakai baju cantik, aku pun nak baju cantik juga. Nampak orang makan sedap, aku pun nak makan sedap juga. Nampak suami orang tu alal romantisnya, aku pun nak suami romantis juga. Semua kita, sampai Imam Ghazali pernah berkata, kalaulah dibelah dada seorang manusia ni sahabat-sahabat, dah tak ada ruang, sebesar jarum pun tak ada ruang. Saya mula-mula mengaji bab tu, saya tak faham kenapa kata jiwa seorang manusia ni kalau dibelah, kita tak nampak satu ruang sebesar jarum pun. Maknanya dia dah penuh, dah padat dah, tak boleh diisi dengan apa pun. Tak faham apa diisi dengan apa. Sebab manusia ni dengan ketamakan halupa nafsunya, nampak orang tu dia nak macam ni, nampak orang, tengoklah dah kaya nak kaya lagi, dah kaya nak kaya lagi. Jadi penuh dengan dunia sampai tak sempat nak dimasukkan dengan apa pun. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi sebab itulah ilmu tasawuf mengajar kita untuk kita membunuh rasa cinta kepada dunia ini adalah dengan zikrul maut, ingat mati. Jadi nak bagi ruang dalam hati kita kepada akhirat adalah dengan ingat mati sentiasa. Kita tak boleh buang dunia terus. Kalau macam ni Ustazah, saya langsunglah kerja pun saya nak berhenti. Kunci kereta nak bagi kat Ustazah, bagi. Kunci banglo nak bagi kat Ustazah, mai bagi. Bagi. Jangan bagi lemang tupat je dulu Ustazah balik ni. Bagi kunci kereta, kunci banglo, bagi kat Ustazah. Kan? Sebab saya dah zikrul maut, ingat mati. Bukan macam tu. Dunia adalah jambatan menuju akhirat. So macam mana kita gunakan dunia untuk akhirat? Subhanallah, semalam kita dah belajar redha sebagai penutup, sahabat-sahabat. Saat kita sedang dilimpahi nikmat, bergelumang, bersedap-sedap, berseronok-seronok dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, ada tak kita selitkan ish untuk orang lain ni? Zakat aku dah selesai ke belum? Sedekah aku dah selesai ke belum? Tapi kalau kita merasakan kita belenggu tangan kita ke belakang pundak kita, kenapa nak kena bagi kat orang? Aku yang bersusah payah. Itulah manusia yang dunianya semakin, yang hatinya semakin padat dengan dunia. Kalau dibelah tak nampak satu titik pun ruang jalan untuk akhirat ni. Ini manusia yang penuh dengan kerugian. So Allah Subhanahu Wa Taala menukilkan dalam An-Nisa ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum. Apa kata Allah? Demikianlah keadaanmu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu. Semua kita sahabat-sahabat akan melalui fasa demi fasa kehidupan. Fasa demi fasa kehidupan. Bagi tadi kan sebenarnya Ustazah tak boleh solat. Bimbing muslimat yang ABC, buat juga supaya mereka tak adalah rasa macam duduk kat bilik je. So program-program macam ni sebenarnya khas untuk muslimat yang ABC. Kami duduk dekat dataran masjid, bawah payung ni, sebab kami tak boleh masuk masjid. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa-siapa yang tak ABC, mokcik-mokcik yang tak ABC pun, tak pernah sebelah Ustazah ni ABC lagi. Sekian dimaklumkan. Kan? Jadi apa ni, Kak Yanti tak tunjuk muka pula mokcik tak ABC sebelah. Kena tunjuk Kak Yanti. Kak Nafisah kata tunjuk lah. Ni Kak Nafisah, orang terror ni. Tak main sini. Alhamdulillah. Cik cerita sikit apa yang seronok tu. Seronok dan apa. Buka emas, tak dengar. Tak boleh dekat sangat dengan masjid Buka hotel emas. ni. Yang seronok tu dapat ulang alik. Ingatkan apa yang dekat. Perjalanan tu kaki sakit. Kak Nafisah sebenarnya bukan orang pertama kali datang, walaupun dia duduk dalam grup yang pertama kali. Tapi dia pada mula-mula sampai tu duduk paut lah baru. Allah Ustazah dekatnya lah nak jalan ke masjid.
duit. Kan? Semoga larat untuk umrah besok. Takbir. Allahu Akbar. Besok kami nak buat umrah yang pertama. InsyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah tolong bantu dengan doa. Ini adalah hari-hari terakhir kami di bumi Madinah. Sekejap kan sebab grup akhir Sedih. Ramadan. Memang mulalah hampa dah mula rasa kan. Macam mana tak puas lagi kat sini ni. Dah nak berpisah dengan jasad Nabi ni. Sedangkan kita teruja nak buat umrah yang pertama. Barulah Kak Yanti dan semua merasakan bila Ustazah tulis kat Facebook. Teruja nak bawa jemaah pergi Mekah buat umrah pertama kali sebab itu matlamat utama kita. Tapi kita tak boleh rasa hati dia nak berpisah dengan Rasulullah. So bayangkan situasi tu. Nak pergi tapi yang kat sini macam mana? Dia tak sama macam kita nak berpisah dengan anak-anak kita dan sebagainya. Sekejap ada tu tengah lalu jadinya kita sedang sembang-sembang sebenarnya syok. Pipi hampa di sana. Tak boleh tak tengok. Siapa polis lah. Askar. Oh, askar tu. Ada ni dengan garang gila tapi masa rambutan lagi garang dia pun. Okey, apa tadi cakap? Lupa dah nampak askar terus lupa. Berpisah dengan Madinah. Berpisah dengan Madinah Al-Munawwarah. Itulah perasaan sahabat-sahabat yang pergi umrah ni masa dekat KLIA. Saya tanya dia orang sebab saya tak ada kat KLIA hari tu. Saya tanya kat Yanti, ramai tak dekat KLIA? Ramai Ustazah sebab saya nampak dalam gambar video diorang share tu memang ramai. Kenapa ramai? Sebab grup ini majoriti pertama kali. So family nak hantar pun macam teruja kan sahabat-sahabat. Kalau Ustaz dengan Ustazah pergi dah siapa orang naik Grab macam mana tak ada siapa nak hantar. Jadi tapi memang berpisah dengan family tu sedih. Tapi sedih dia tu tak sama macam berpisahnya kita kat sini dengan Nabi, dengan Masjid Nabi ni. Takkan sama. Sebab kita kat sana tu pun kita tak sabar nak pergi, yakni nak buat umrah, nak berpisah dengan Rasulullah ni kita rasa tak puas. Dan adakah Nabi pandang kita dengan ulang-alik kita ke masjid? Ulang-alik ke masjid tapi kawan-kawan bilik salah sikit pun nak bertempik macam mana? Sekian dimaklumkan. Tak ada. Kita baik kan? Sekian. Kita baik kan? Kita baik. Kami baik. Bukan grup Kami ni lah. baik. Umrah akhir Ramadan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, 17 hari 15 malam. So saya terasa macam lama. Tapi masa tu kat Madinah berapa 5 hari juga. Tapi kami lama kat Mekah sebab kami nak dapat 10 hari akhir dekat Mekah tu kan. Jadi nanti dekat Mekah, saya diorang ni mesti macam kenapa sekejap sangat Ustazah? So, dia rasa hampa kata sekejap, aku rasa macam dah lama dah ni. Nak makan balik, nak makan rendang ketupat. Sian duk meratip. Lepas tu kan nak melilih heliok dah. Jadi sahabat-sahabat rahmat Allah depa ni dekat Mekah dapat buat 3 kali umrah. Kalau yang terlebih rajin tu depa pergi Tanah Im buat 4, 5, 6, 7 kali umrah pun. Jadi maknanya asal tubuh kita sihat. Supaya sahabat-sahabat ibadah kita ni betul-betul kita fokuskan kepada Allah. So yang sakit hilang sakit. Kat nak pisah ni jalan sikit-sikit Dengkot-dengkot jalan tu. tapi semalam turun dekat Jabal Uhud, kemai lagi. Ya Allah, bergambar sana, bergambar sini. Masya Allah. Kita tak masuk beli kurma kan? Dia beli kurma. Oh, Dia beli kurma. Sempat lah. Kita tak berani nak tu. Allah ya karim. Okey. Baik, kita teruskan. Okey. Saya nak sambung cerita tadi pasal saya menulis pagi tadi dekat Facebook. Pasal Ustazah share gambar Ustazah berdua-duaan dengan Ustaz dekat akuarium Airport Jeddah tu. Lepas tu sebab bila kita share tu, biasalah macam raya-raya ni kan, ni pun nak share ke orang, ni pun nak share ke orang. Alah sahabat-sahabat, cubalah kita hidup ni mengikut pada zamannya. Cuma bila kita nak share gambar-gambar tu, kita jagalah kan, contohnya yang pakaian yang terlampau ketat-ketat sangat, mempamerkan aurat tubuh. Walaupun adik-beradik kita, saudara mara kita, kita seronok share tu sebab kita rasa tak ada benda pun yang menyebabkan orang pandang tu melampau-lampau. Okay? Walaupun hakikatnya siapakah wanita salihah yang sama sekali tidak dipandang dan tidak memandang. Okay? Kita hidup pada zamannya, kita jaga. Dan kalau Ustazah, wallahi niat Ustazah hanyalah satu, sebab Ustazah tak simpan gambar-gambar dalam handphone. Kak Yanti dengar ni dia sakit hati je sebab dia dah hajar Ustazah macam-macam dah. Ustazah kalau tak nak beratkan handphone ni macam ni. Bukan aku reti pun kalau dia ajak pun kan. Jadi saya duduk dalam kapal terbang, saya delete. Lepas tu Ustaz kata nanti abang transfer kat laptop. Dia kan nak manja-manja pun Ustazah. Nanti abang transferkan kat laptop. Haram tak bila tak nak transfernya. Handphone dia pun tak settle. Asyik tak sempat je. Kami dua-dua memang tak dan lah nak belik-belik handphone. Jadi bila Ustazah terus masuk kat Facebook, nanti ke depan cuba tengok gambar ni 4 tahun lepas, 5 tahun lepas. Macam tu je lah. Dia tak ada niat lain. Tapi kadang-kadang mesti ada orang kata, wah syok ni Ustazah, naik kapal terbang, naik ni, lepas tu dapat naik train pula. Mesti ada yang memandang macam tu.
So Ustazah share lah sikit tadi. Hang pun tak tahu masa Ustazah mula-mula honeymoon pergi dapat tiket daripada mak mentua tu. Tiket pergi Langkawi. Wah, bestnya Langkawi kot best gila masa tu. Sebab masa kami dengan Ustaz Azwan buat kenduri kat Penang. Mak ayah dia kerja kat Penang kan, walaupun dia orang Kedah. Tu angkat-angkat kening dengan Ustaz. Mak pun ada hadiah istimewa ni untuk pengantin. Ingat lagi apa sekarang? Hadiah apa tu mak? Tiket pergi honeymoon kat Langkawi. Yang kat kening dengan Ustaz Azwan tu. Sebab kami langsung tak ada plan honeymoon kan. Tak ada duit kan sahabat-sahabat. Ustaz nak kerja lagi masa tu. Habis-habis tahfiz terus je. Mulanya ayah Ustaz kata tunang setahun ke 2 tahun. Lepas tu saya yang gatainya. Kan saya yang gatainya. Aku terus terang cakap, kenapa nak tunang lama-lama sangat? Sebab ayah kata abang tak kerja lagi, saya tak kerja lagi. Bukan nak bahagia tu kena kerja dulu, kena nikah dulu, insya-Allah bahagia. Jadi saya lah yang desak-desak, kita kena nikah juga ni. Lepas tu mak penakan dia, jomlah kenal-kenal dengan mak-mak penakan kat Kedah. Aku nak pergi Kedah berdua dengan dia. Bukan setan ke kat tengah-tengah? Kan mak penakan awak asyik suruh saya pergi Kedah. Jadi kalau nak tu kena nikah. Jadinya kami pun tergedik-gedik lah menikah dulu. Kan dimaklumkan. So bila dah nikah, bila mak ayah Ustaz kata dapat tiket pergi Langkawi, ya Allah macam dapat pergi Switzerland macam tu. Lepas tu dah pergi kan dekat pantai Cina. Mana chalet yang kami pergi ni? Mana chalet juga? Mana chalet? Assalamualaikum ya Habibi. Masya Allah. Kak. Mana bapak dia? Ada komennya. Lepas tu kan awak buka cerita ni awak tadi tu lah. Tak nak habiskan dulu. Apa tadi kata? Ni bilik. Lepas tu dah Bilik yang keren tu. Pantai Cenang tu. Carilah bilik dah hujung sekali rupanya. Lepas tu dah masuk bilik, dah check in. Nak pergi lah bilik air. Terantuk kepala hang pun tahu dah. Sebab tu bila cerita kat mak kata, ya Allah minta maaf lah. Mak pun tak tahu bilik tu macam tu. Tak apa mak, kami happy je bahagia pengantin baru kan. Nak mandi kena duduk separuh badan. Dia punya bilik air tu macam rumah Piramli yang patau. Nak cerita chalet tu paling murah lah kot. Tapi bahagia Alhamdulillah. So disebabkan bilik tu sangat kecil, bilik air dia tu kena tunduk dulu untuk mandi. Masya Allah. Maka kami pun duduk-duduklah dekat tepi pantai, bercanda di tepian pantai. Masuk bilik betul-betul boleh dah letih je nak tidur. Sebab bilik tu sangat tidak membahagiakan sebenarnya. Lepas tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah nak pergi lalu-lalu, nak pergi underwater world. Ya Allah, tiket dia punya lah mahal kan. Tak mampu. Tengok je lah dari luar bang, tak apa. Nanti bila-bila kita nampak aquarium, nanti kita tengok. Tak sangka dapat tengok aquarium kat Jeddah sekarang. Macam tu lah, sekian dimaklumkan. So, setiap masa manusia ni ada waktunya. Up and down. Ada masa dan ketika. Dan hari ini bila kita berada di atas, tak semestinya kita tidak akan ke bawah. So raikan apa saja yang dalam kehidupan, sahabat-sahabat, Allah akan datangkan satu persatu. Kalau tak jumpa dekat sini pun di kehidupan yang abadan-abadan nanti pasti. So kalau tak ada keyakinan macam tu, kita akan dengki dengan kehidupan orang lain. Kita tak akan seronok dengan kesenangan orang lain. Itulah sebenarnya hati yang berpenyakit. Okey? Baik, tak puas lah Kak Andy tak dapat nampak orang komen. Tapi nak buat macam mana, tak apa. Okey. Biarkan je. Kita nak habiskan syair ni saja. Surah An-Najm. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Bila keluar kalimat ittaqa, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Rupanya kan kita selalu cakap, siapa yang perasaan suci sangat tu? Ada ayat Allah, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Dia buka dah. Awak gelap ke nanti punya handphone? Ada 300 lebih. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Sahabat, kita tak payah nak cerita-cerita kat Facebook kita yang paling suci kan? Sebab tak payah kita cerita, Allah Maha tahu siapa di kalangan kita bimanit taqa, yang paling bertakwa. Adakah disebabkan like orang pada sharing dia tu 10,000 like, maka dia adalah orang bertakwa? Tidak. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa gunanya kita punya follower yang ramai, kita dapat like, komen yang tinggi setiap hari, tapi rupa-rupanya Allah tak pandang pun amal soleh kita tu. Sentiasa rasakan macam tu. Sebab tu huwa a'lamu bimanit taqa, menjadikan kita manusia yang tak pernah perasan suci. Kan, ya Allah, memanglah 10,000 orang like ni, tapi siapa aku di sisi Allah?
Kan sebab yang Allah pandang adalah hati yang bertakwa. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cukuplah untuk menerima bahagian terbesar daripada tabiat saudara anda. Semua orang ada tabiatnya masing-masing, ada sifat dan sikapnya masing-masing. Lalu Abu Darda mengatakan, mencela teman itu lebih baik daripada terpaksa kehilangan dirinya. Kita bila baca ni sendirian berhad, kita tak faham tau. Kan saya dah ulang semalam baca. Kan saya rujuk ayat-ayat pengakhiran dalam bab ni. Siapa orangnya yang boleh mendapatkan segalanya pada diri saudaranya? Perkataan Abu Darda ini kemudian memberi inspirasi para penyair untuk mencipta bait-bait syair dengan makna yang sama. So bila kita rujuk syair-syair di antaranya Abul Atahiyah, barulah kita faham apa maksud Abu Darda. Mencela itu lebih baik, sahabat-sahabat. Maksudnya kita kena sedar diri, yes, setiap orang memang ada keburukan. Setiap orang memang ada je untuk kita jadikan bahan. Oh, orang ni buruk dia tang ni. Orang ni buruk dia tang ni. Orang ni buruk dia tang ni. Maknanya kita sedar diri bahawa setiap orang ada keburukan, supaya kita membaca diri kita sendiri, diri kita pun ada keburukan. Faham Di depan ustazah sekarang ni ada berapa orang? Kena tahu bahawa setiap kita termasuk ustazah ada keburukan. So, keburukan itu memang sebenarnya patut untuk dicela. Tapi kita tak memilih untuk mencela. Kerana apa, sahabat-sahabat? Kerana kita akui itu keburukan dia. Buat apa aku nak cela? Syukurlah dia nak berkawan dengan aku. Aku tak pernah mendengar dia mencela keburukan aku. Sebab apa? Fokus minda kita bukan nak cari keburukan orang, tapi fokus minda kita adalah nak mencari kebaikan orang. Untuk kita tiru apa saja kebaikan. Itu Ustazah Zai selalu cakap. Baik, cuba hayati syair ini. Hai saudaraku tersayang, siapakah engkau sebenarnya hingga ingin mendapatkan daripada saudaramu yang menghuni dunia ini apa yang engkau inginkan? Okey, kita cakap. Semua orang berhak untuk cakap. Kak Yanti, saya sebenarnya dalam hidup dah lebih 40 tahun ni teringin bla bla bla. Semua orang berhak cakap. Kita selalu berangan itu dan ini. Tapi adakah semuanya tercapai? Kenapa Allah tangguhkan? Semuanya ada sebab. Kenapa tiba-tiba Allah datangkan, Allah beri? Kita ada seorang sahabat ni, Siti. Siapakah Siti? Siti tak buka muka, semua hangpa tak tahulah siapa. Dia tu Ustazah tahu tak, sebelum saya datang sini, saya kena berhenti kerja. Ustazah pun tak tahu, sahabat-sahabat rahmat Allah tak tahulah kena berhenti kerja ke macam mana. Tapi memang saya berhenti kerja. Lah maknanya masa Ustazah offer bahawa Siti akan datang ke Baitullahil Haram ni, maknanya di dalam keadaan berduka lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tiba-tiba Allah datangkan segedebuk rezeki untuk sampai ke sini. Nampak tak Allah bagi tu, kita kata macam kita rasa kita lost segala. Tapi rupa-rupanya Allah tu maha baik. Allah memberi tak pernah silap alamat. Sebenarnya itu adalah satu ketetapan Allah yang Allah belai, Allah tunjuk, Allah sayang kita mengikut caranya Allah sendiri. Kita tak pernah tahu apa rahsia Allah. Okay? Pertahankanlah sebahagian kemampuanmu yang diperlukan oleh orang lain agar engkau tidak membosankan setiap orang yang tidak dapat engkau berikan kepadanya. Maksud, di setiap kita ada kelebihan. Orang melihat kelebihan kita tu cemburu. Ustazah, kenapa suami dia tu boleh tolong sidaikan kain untuk dia? Allah kadang-kadang kan. Dan memang dia biasa sidai kain kat rumah kan. Tapi dia tak tahu dalam rumah suami kita lipatkan kain ke tidak kan. Macam itulah maksudnya. Yang kita nampak kat luar je. Dalam ni ada kita nampak tak? Subhanallah. Pada kita cemburu dengan apa yang orang miliki, tolong syukuri apa yang kita miliki. Supaya kita saling menghargai. Sahabat-sahabat, kalau tak ada rasa syukur dalam diri kita, hati kita ni akan penuh dengan kejahatan. Kita rasa biarlah nikmat yang orang lain dapat tu semua pindah kat kita. Itulah dengki. Okey. Kemudian Abu Tamam At-Ta'i mengatakan tiada kerugian yang paling parah bagi seseorang selain kehilangan akalnya. Apa yang kehilangan akal? Al-jahilin tadi. Awal tadi yang kita baca ayat. Siapakah orang yang jahil? Rupanya adalah orang yang tidak memaafkan, orang yang tak mengajak kepada perkara kebaikan. Subhanallah, Allah dah bagi tahu dalam Quran tapi kita buat tak tahu sahaja. Dan tiada seorang pun yang dapat memperoleh seluruh yang diinginkan daripada saudaranya. Ingat, apa kelebihan pun yang orang lain dapat, kita takkan mungkin dapat kaut semua. Sekarang depan saya ada 2, 4, 6, 8, 10 orang.
Walaupun setiap mereka kita dah tahu ada keburukan, tapi semua mereka ni ada kebaikan. Contoh Kak Nafisah Pemurah, Kak apa Kak nama lupa dah Kak. Kak Salasiah. Kak Salasiah orang yang subhanallah, cakapnya baik, saya nak jadi macam dia lah contoh. Kan saya nak tiru kebaikan ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, syairnya mengatakan tiada seorang pun yang dapat memperoleh seluruh yang diinginkan daripada saudaranya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong enjoy lah dengan apa yang kita ada, kan? Dan perbaiki. Kak Nafisah Pemurah contoh, aku rasa aku dah okey dah hidup ni, tapi aku tak boleh tiru kepemurahan dia. So berlatih, belajar. Gitu, ada gerai makan ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, pergilah kat mana Kak gerai makan? Taman Lakit. Taman? Taman Lakit. Taman Lakit? Akit. Akit. Taman Akit Sungai Petani Ustaz Zafir hari tu macam lauk dia bawa kan. Subhanallah, lauk ni nasi campur. Kedah. Kan? Kedah. Ya, Tan Kedah. Siapa nak pergi lagi Tan Kedah tu. Jadi subhanallah. Kami masa tu kita masa tu puasa ke Kak masa tu? Dia bukan puasa. Kan sebelum bulan puasa. Lepas tu balik ke rumah bapa. Macam mana saya boleh makan rumah bapa waktu buka puasa? Puasa kat sana. Ustazah balik daripada Kedah. Oh, masa tu bulan puasa. Lepas tu bulan saya puasa, balik buka betul. puasa. Betul. Sebab masa tu saya buka puasa, lauk macam-macam Kak Nafisah bagi. Jadi kita tengok, ya Allah, dia ada gerai makan pemurah dengan makanan. Betul tak? Jadi kita ada apa? Pemurah lah dengan apa yang kita ada. Si Kak Yanti tak ada gerai makan, takkan tiba-tiba dia balik Malaysia nak pemurah dengan makanan. Masak ada pun tak tahu tangan lah dia buat boleh ke pegang tidak. kamera. Sekian dia maklumkan. Kak Yanti masak pun tak tahu buat ke Kan? tidak, Ada Tiba-tiba tangan dia boleh sedekah pegang kamera makanan. cukup lah. Sebenarnya cakap pada Ustaz saya tak masak, Kak Yanti masak. Ustazah jadi saksi, Kak Yanti kat rumah masak, Ustaz saya tak masak. Ustazah tak masak ni, tiba-tiba aku balik ni nak berazam lah, nak sedekah makanan kat banyak orang. Memang tak lah, sebab diri sendiri pun tak makan, tak masak. Okey, sekian dia maklumkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, seorang bijak pernah berkata, adanya tuntutan terhadap keadilan adalah kerana jarangnya keadilan. Maksud sahabat-sahabat kena bertindak al-adl, sifatnya Allah tu maha adil. Dia beri kat ni sikit, beri kat ni sikit, akhirnya dia saling melengkapkan. Itulah sebab Allah jodohkan kita dengan pasangan kita. Kalau dengan orang lain yang kita duk cemburu, saya suami orang sebelah tu, kalau jadi suami saya mesti sweet belum. Sebab Allah tahu kan jodoh macam mana dihantarkan kepada kita. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat, kat sini dah panas, makanya Ustazah berhenti pada muka surat 485. 486 kita sambung besok. Sekarang pukul berapa? Keren sangat kan? Tepat 1 jam. Okey, jadi kita nak round table. Round table ke round carpet? Kan? Okey, kita nak meninggalkan bumi Madinah dah besok. Jom kita sambil bangun sebab panas sangat dah ni. Kita nak meninggalkan bumi Madinah. Kita nak tanya kepada sahabat-sahabat bersama-sama dengan Ustazah, apa perasaan nak berpisah dengan Masjid An-Nabawi. Besok tu macam tu. Berpisah dengan Masjid An-Nabawi. Dan kemudian malam ni malam last lah tidur dekat sini. Mana sedih. Macam mana perasaan? Buka layang. Bukalah Kak. Jangan nangis. Jom sambil kita berjalan. Memang seronok. Redup sikit. Saya dah masuk dah dengan akak ni semalam. Dekat pintu semadap kan. Oh, okey. Dia keluar daripada tengah dah ni kan. Keluar pula. Takut? Dia berdua orang kan. Sebab takut. Tiga sekali dengan makcik duduk dengan Tak apa. sekali je kan. Nabi tahu kita datang dah, insya-Allah. Dia nak apa di situ. Kami nak masuk dulu. Pagi ataupun malam saja. Lepas maghrib. Lepas Malam boleh masuk tak? The best lepas asar tu terus tunggu. Boleh? Ingat boleh masuk? Tak dapat. Kakak tu dapat lah. Ni dapat masuk. Dia dapat. Alhamdulillah. Ni alhamdulillah sahabat kita ni bagi tahu nama dan ceritakan macam mana dapat masuk Raudah semalam. Alhamdulillah. Allah Akbar, subhanallah. Masuk Sayyidina Muhammad. Syukur sangat alhamdulillah. Sebab ABC kan sampai, alhamdulillah syukur hari ni hari pertama dapat masuk masjid. Dekat sikit mic kamu duduk. Dekat sikit mic kamu duduk. Raudah. Alhamdulillah syukur sangat. Ingat akan memanfaatkan masa yang
akan memanfaatkan masa yang tak apa-apa ada ni. InsyaAllah akan cuba masuk lagi untuk bawa jemaah-jemaah yang lain. Alhamdulillah, syukur. Amin. Tak lepas juga tu. Besok akan nak buat umrah sikit. Aku tak lepas ni. Tak buat upah. Upah berapa kan? 400. Sebab Ramadan 600. Sekejap. Okey Kak, pertama kali juga kan? Ya, Apa perasaan nak tinggalkan bumi Madinah? dia ada terharu, ada gembira, ada. Masya Allah. Teruskan, tak apa. Masya Allah. Kita berapa ni? Dia ada terharu, gembira, macam-macam. Pertama kali. Tak dengar kalau tak. Bagi kita pertama kali. Macam-macam lah. Dia terharu, gembira. Tahulah cakap apa lagi. Seronok tak duduk Madinah? Sunnah Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Mak. Subhanallah. Okey Mak. Ni mak kami. Mak pun pertama kali Mak kan? Kami mai. Jumpa dengan Nabi. Lepas tu kita nak tinggalkan pula untuk buat umrah besok. Apa perasaan Mak? Sedih sayang nak Buat sikit mak. Mak rasa sedih. Nak tinggal Alhamdulillah ni. Seronok sangat. Seronok sangat-sangat. Orang tanya apa yang seronok. Makan tak sedap pada nasi ayam ke nasi apam dekat Malaysia. Seronok. Main je. Makan tak apa. Tak kisah. Makan aku Makan ada perut ya. Alhamdulillah. So dalam pokok lepas tu flash balik. Kan, betul juga. Dia pula sedap macam Okey, apa perasaan nak tinggalkan masjid Nabi? Buka sikit pula. Sedih kan. Tapi macam mana dia tak payah masa kita kena pergi kat Mekah. Itulah. Semua cakap macam tu. Sedih semalam. Dah keluar nak masuk Mekah. Tapi keluar balik. Aduh, orang takut sangat-sangat. Ya Allah. Munirah, Cakaplah takut macam mana. dia keluar dari raudah ke ni? Ya Allah. Masuk raudah ke apa tadi? Lepas raudah? Subhanallah makcik. Muka bahagia. Muka mak bahagia. Raudah. Saya masuk ni, buka balik. Ya Allah. Sekarang buka? Saya masuk balik. Siapa nak cuba? Ambillah untuk dulu. Okey, perasaan nak tinggalkan Madinah. Orang-orang Sabah ni, Bah. Sekejap Ni orang Sabah, Bah. Orang Sabah. Perasaan meninggalkan Madinah sedih sangat. Kalau boleh lagi lama di sini lagi seronok rasanya. Seakan-akan mau tinggal terus di bumi Madinah. Jangan sebut macam tu nanti suami dengan anak-anak dengar. Okey, alhamdulillah. Mak Teh seronok tak duk tahu ni. Oh, ni Mak Teh tadi dah. Mak Teh awal tadi. Mak Teh terasa sayu lah sangat nak meninggal bumi Madinah ni. Ya Allah. Allah saja yang tahu. Ya Allah, kalau boleh Mak Teh tu nak datang lagi lah. Minta ya Allah panjangkan umur aku supaya aku dapat Depa nak cuba masuk lagi ke Madinah ni, bumi Madinah ni. Ya Allah, sebelum aku meninggal dunia, berilah aku datang sekali lagi. Kalau habis depan sini malah tahun. Macam ni. Ya Allah. Amin. Terima kasih Mak Teh. Ini umrah tajaan kita daripada utara. Seronok tak mai sini? Seronok. Insya-Allah. Alhamdulillah lah seronok. Sihat no. Kuat besok nak buat umrah. Semangat tak? Lah semangat. Alhamdulillah. Tak tahu nak apa. Sebab pertama kali insya-Allah. Okey, last kita. Macam mana Kak perasaan? Nak tinggal Madinah sangat sedih lah. Yang pertama kali. Kau datang ni dengan orang kata tak disangka-sangka perjalanan ini. Dan dia tak tahu apa kata tak cadang. Tuhan dia angkat main. Teman dengan mak saudara. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Banyak-banyak lah. Doa minta bagi. Tak payah merancang lama, hanya berdoa kan? Akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Doa minta bagi Allah sihat dulu. Amin. Apa orang kata mudahkan urusan yang nak pergi buat umrahnya. Amin. Baik.
Okey, kita tanya orang yang terakhir. Ni sahabat Kak Yanti ni tau. Ini kawan Kak Yanti masa sekolah. Okey Kak, perasaan nak tinggalkan Madinah. Angkat sikit. Okey. Baik, Alhamdulillah. Ni sedih sangat ni sebab dia jadi geng Ustazah. Dia tak boleh masuk masjid dah, ABC. Okey. Baik. Oh, dah boleh dah hari ni? Alhamdulillah. Oh, okey, syukur. Pagi tadi dapat masuk Raudah? Oh, 1.5. Saya tak nampak lagi Ustazah Khadijah. Bagi nasi mak. Oh, sekali bawa mak sekali. Boleh bayar dah. Saya pun bayar kau dah tapi saya dah bayar sini. Ni orang Ganu. Ni Mak Munirah Deraman sahabat-sahabat. Sahabat Latahzah ni Mak Munirah. Hak ni Munirah sengih-sengih Munirah. Apa perasaan masuk Raudah? Apa perasaan masuk Raudah ni? Apa hal macam dah jemaah Indonesia pula. Aduh. Jemaah daripada dia biar. Dia bagi. Oh, dia bagi. Patutlah. Dia bagi saya. Oh, dapat hadiah di bumi Madinah lah ni. Alhamdulillah, saya ingat lagi pesanan ustazah cakap nak buat apa tak mestinya kita kena bagi duit. Nama tu kita bagi apa yang boleh manfaat untuk dia. Saya bagi tasbih. Dia tak tahu nak bagi apa, tak cakap pun macam orang Arab ke apa? Lepas tu dia bagi saya ni. Alhamdulillah tak ada yang ada makcik tu. Dia sakit sangat. Allah rezeki dia. Allah bagi. Saya nampak dari jauh je macam nak minta air. Minta air botol. Alhamdulillah saya bagi dari jauh, saya nampak saya ni. Lepas tu dia doakan saya baik-baik. Alhamdulillah lah. Dia kata dia macam nak mati dah. Masya Allah. Sebab dia nak sangat air. Dia nak saya botol air dia dah tak ada. Dia pakai ni. Pakai apa? Untuk leher. Dia nak makan ubat. Ubat tak ada. Air tak ada, ubat ada. Alhamdulillah. Allah datangkan Munirah sebagai orang yang menolong. Pesanan ustazah. Allah, Munirah ni sami' nawak atakna. Ustazah cakap apa pun semua dia ikut. Semalam kan Ustazah mengajar sahabat-sahabat dirahmati Allah dalam bab redha. Semalam kan Ustazah mengajar dalam bab redha kan. Lepas tu saya cakap Ustazah biasa dalam hidup ni bila kita nak buat apa-apa je kita mulakan dengan tolong orang dulu. Lepas tu rupanya pagi ni dia baru berjaya bawa mak dia daripada Raudah. Bayangkan mak dia dengan bertongkat ni semua Allah izinkan masuk. Hanya kerana dia mulakan sementara menunggu nak masuk Raudah tu dia tolong beberapa perkara yang kecil-kecil je pun. Tapi Allah mudahkan urusan dia. Nampak tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ni dia tengah berbincang-bincang lah pasal Alhamdulillah grup ni ramai juga Allah izinkan dapat masuk Raudah, termasuk orang lelaki. Itu apa benda tu? Saya ingat Ustazah cakap nak buat apa-apa kan. Saya ingat Ustazah. Saya ingat nak buat apa, kita kena bagi manfaat untuk orang lain. Saya bawa gula-gula, saya bawa minyak angin. Alhamdulillah tadi sebelum masuk Raudah ada makcik tu nak pesan, nak minum air. Tu jadi tuan urut lah. Alhamdulillah tak. Saya sapu. Alhamdulillah. Saya niatkan benda tu menjadi kebaikan. Masya Allah. Itulah Munirah Deraman yang sangat lughih. Abang dia pun tapi dia pun saya nak ajar ni saya buat gitu. Mana dia gisapo mana. Itu jangan tuduh, jangan bangga. Masya Allah. Tengok mak dia kata saya ajar anak-anak saya gitu. Ajar banyak tolong orang. Masya Allah. Dan saya dah jadi buku itu. Alhamdulillah cik, Masya Allah. Macam-macam kita belajar kat sini. Orang tak boleh kan. Dia tak cikgu buat apa, cikgu ustaz mari nambah. Apa orang perlu ubah tu. Dia pergi. Masya Allah. Okey sahabat-sahabat, kami nak masuk hotel dah. Okey, kita akan tinggalkan Masjid An-Nabawi hanya dalam beberapa jam saja lagi. Besok saya akan bawa jemaah berangkat ke Baitullahil Haram menunaikan ibadah umrah. Doakan mereka semua ni. Sahabat-sahabat, majoriti adalah orang pertama kali, tak sampai 10 orang pun yang berkali-kali datang. Jadi kita meraihkan 17 orang calon tajaan macam Munirah ni, subhanallah, lurusnya dia. Lurus sangat-sangat. Kan? Allah ya Karim. Okey, kita jumpa lagi sahabat-sahabat Latahzan. Terima kasih Suhaila Matzan, Mazni Ahmad, Nur Aziah Abu Kasim, Hamidah Saad, Masya Allah, Sarina Aziz, Agus Niar Tanjung Johari. Allah beri kebaikan kepada semua dan insya-Allah anda dapat menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Bak katanya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jom balik hotel dengan perbanyakkan selawat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.